Salam sejahtera, anda bersama saya Fauzi Zin dan ini Agenda Awani Asia, dan Agenda Awani Asia memberi tumpuan kepada perkembangan dan juga pembangunan khususnya berlaku di peringkat Asia dan juga peringkat serantau. Tetapi minggu ini kita memberi fokus kepada apa yang menjadi tumpuan pada minggu ini sudah tentu berkaitan dengan Tahun Baharu Cina kerana ini adalah norma baharu. Norma baharu sudah tentu melihat kepada SOP dan juga larangan pergerakan. Kalau diikutkan secara lazimnya ratusan juta individu bergerak untuk menyambut Tahun Baru Cina, itu adalah tahun-tahun sebelum tahun pandemik, iaitu sebelum pada tahun 2019. Dan juga satu lagi perkara ingin kita bawakan dalam diskusi Agenda Awani Asia pada minggu ini sudah tentu melihat kepada impak kepada perniagaan dan juga ekonomi yang berkaitan dengan rantaian perniagaan yang berasaskan sambutan Tahun Baru Cina. Jadi di talian pada ketika ini, di Skype pada ketika ini, kita ada Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan radio antarabangsa Cina CRI. Zhang Hong sentiasa bersama kami dalam apa saja topik, sama ada berkaitan dengan pandemik COVID-19, vaksin, teknologi digital dan juga perniagaan. Zhang Hong cukup fasih bercakap dalam bahasa Melayu. Juga kita ada bersama pada malam ini juga Chris Daniel Wong. Chris adalah Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM. Tak terlewat untuk saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina walaupun ini adalah hari kedua bagi Tahun Baru Cina. Tetapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Zhang Hong dulu ya Chris. Kalau diikutkan di Cina secara khususnya, ini adalah secara tradisinya kalau melihat kepada di Cina, pergerakan rentas baik daerah, negeri dan juga kaunti itu berlaku secara lazimnya sebelum daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi pada waktu ini mungkin Zhang Hong boleh kongsikan kepada kami bagaimana kesedaran orang ramai menjaga SOP kesihatan COVID-19 dalam mana menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Terlebih dahulu dengan kesempatan ini saya pun mahu mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua kawan-kawan di Malaysia. Dan memanglah kalau bagi Cina sebenarnya keadaan normal ini sudah boleh dikatakan selama setahun, dan pada tahun lalu ketika wabak COVID-19 melanda ke Wuhan ke seluruh negara, Cina pun sudah justru pada tempoh itu sambutan Tahun Baru Cina, dan sehari sebelum itu Cina sudah mengeluarkan perintah bergurau di Wuhan. Oleh itu sebenarnya pada tahun lalu kita sudah kebanyakan orang penduduk di Cina duduk di rumah saja, tidak balik kampung untuk menjayakan itu kawalan COVID-19. Dan pada tahun ini juga sebenarnya saya lihat sama dengan kawan-kawan di Malaysia. Kali ini, tahun ini pun tidak balik kampung dan duduk di Beijing saja untuk menyambut Tahun Baru Cina. Ini memang melanggar dengan kelaziman kalau etni atau kolon Cina punya, tapi ini untuk mengawal kesihatan, bukan hanya untuk kami persoalan, tapi juga untuk kesihatan awam. Saya rasa ini patut diadakan. Dan kalau bulan lalu, iaitu pada bulan Januari, kalau di sekitar Beijing, dan di Beijing juga ada, di Shanghai juga ada turut ada pencetusan wabak skala yang kecil, dan pada sebulan yang lalu tercatat kira-kira 2,000 kes baru. Ini juga menjadikan kerajaan mengeluarkan seruan, iaitu tahun ini sebanyak kebanyakan orang tidak balik kampung juga, dan untuk menyambut Tahun Baru Cina di tempat berdekatan sahaja. Dan oleh itulah meskipun hingga minggu ini kes baharu di seluruh negara China sudah kembali sifat lagi, tapi ramai orang, kebanyakan orang tidak balik kampung. Dan kalau mereka yang mau balik kampung perlu ada itu hasil pemeriksaan COVID-19 yang berkuasa dalam 7 hari. Dan saya rasa ini ketika kami orang Cina atau menyambut itu Tahun Baru Cina, kita dulu saling mengunjungi dan saling mengucapkan Gong Hei Fat Hai, dan seterusnya ialah kekal sihat. Ini merupakan kedua-dua boleh dikatakan salam yang paling penting ketika kita menyambut Tahun Baru Cina. Jadi pada tahun ini dalam keadaan norma baharu, sebenarnya kita tidak balik kampung, mengelakkan risiko perebatan wabak ekoran pergerakan besar-besaran. Ini justru merupakan satu keadaan yang paling bagus untuk mengawal kesihatan semua orang. Saya rasa dengan usaha dari kerajaan, dari seluruh masyarakat, kita bersama-sama mematuhi SOP pada tahun ini, kita mesti boleh
menyambut Tahun Baru Cina, bahkan berbagai pesta yang penting di Malaysia macam Hari Raya atau Tapau Zen. Ini semuanya secara meriah pada tahun depan. Zhang Hong, seperti yang Zhang Hong katakan tadi, SOP yang cukup ketat dalam mana meraihkan dan juga merayakan Tahun Baru Cina di China secara khususnya. Dan kalau diikutkan laporan yang dikongsikan oleh media, kalau menjelang sambutan Tahun Baru Cina juga, pemerintah menjalankan dan juga melakukan program vaksinasi lebih kepada 50 juta penduduk. Dan kalau boleh, Zhang Hong boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan perkembangan semasa berkaitan dengan vaksin, program vaksin secara keseluruhannya pada ketika ini di China? Ya, sebenarnya kalau baru ini justru ada banyak berita yang amat bagus, iaitu kalau di China itu vaksin kedua, iaitu vaksin dari Sinovac sudah dipasarkan. Dan baru ini juga ada vaksin ketiga, iaitu vaksin dari CanSino. Dia sudah, kalau Pakistan sudah mengumumkan keputusan uji coba klinik fasa ketiga, yaitu kadar kekesanannya mencapai 40,8%. Dan kalau perlindungan bagi mereka yang simptom teruk mencapai 100%. Dan amat bagus itu vaksin dari CanSino ini adalah dia hanya perlu menggunakan satu dos saja. Dan saya rasa seiring dengan semakin banyak vaksin dipasarkan, ini mesti akan melindungi perlindungan, menyediakan perlindungan kepada semakin ramai orang. Dan saya yakin pada tahun depan kita akan lebih selamat, lebih sihat. Dan kalau sempena Tahun Baru Cina ini, saya pun sudah baca berita iaitu di Beijing penggunaan vaksin akan diteruskan sempena tempoh cuti Tahun Baru Cina. Setiap hari ada penduduk akan menggunakan vaksin. Saya rasa ini juga menjadi satu hari yang amat bagus bagi penduduk-penduduk di China punya. Kita bercakap tentang dalam norma baru. Bagaimana Tahun Baru Cina yang disambut dalam era norma baru ini dapat memupuk semangat keharmonian dan juga kebersamaan masyarakat majmuk secara keseluruhannya, Chris? Terima kasih. Untuk saya, tidak lambat juga saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Cina di Malaysia dan juga kepada masyarakat Cina di China, terutamanya kepada panel kita, Zhang Hong. Merujuk pada soalan saudara tadi itu, kita menyambut baik. Kita lihat walaupun hari ini adalah hari kedua Tahun Baru Cina, kita melihat bahawa semasa makan besar bersama keluarga pada malam sebelum Tahun Baru Cina itu, kita nampak bahawa tiada laporan yang orang kata khusus di mana SOP telah dilanggar. Kerana rata-rata kita faham, masyarakat Cina di Malaysia ni faham. Selepas kita belajar daripada pengalaman daripada masyarakat di masyarakat Cina di China, malahan di China kita nampak bahawa makan besar tidak dibenarkan sama sekali di antara keluarga walaupun mereka tinggal berdekatan. Tetapi di Malaysia kita berterima kasih kepada MKN dan juga pihak kerajaan yang membenarkan keluarga terdekat di dalam 10 km untuk bersama makan besar. Jadi kita, dan walaupun yang jauh-jauh tu kita tak dapat jumpa pada hari pertama Tahun Baru Cina, tetapi kita ada perisian seperti Zoom video di mana kita masih dapat mengeratkan silaturahim dan berjumpa sama kita sendiri. Jadi saya tidak nampak walaupun kita ni berjauhan, tetapi dengan penggunaan perisian teknologi semasa ni kita masih dapat orang kata merapatkan silaturahim dan mengurangkan perjurangan yang kita tidak dapat jumpa. Saya rasa apabila kita berbalik kepada RMCO kelak, mungkin kita boleh berjumpa dengan saudara mara kita. Seperti mana yang berlaku semasa perayaan Hari Raya Korban, Hari Raya Adha tahun lepas. Masyarakat Melayu Islam tidak dapat berjumpa pada Hari Raya pertama dan kedua, tetapi dapat berjumpa kembali semasa perayaan Hari Raya Korban. Jadi sebagai masyarakat majmuk, masyarakat Cina juga faham apa yang dilalui oleh masyarakat Melayu Islam. Jadi kita juga lalui benda yang sama.
Chris, kalau sebelum kita nak pergi berehat dalam 1-2 minit ini, mungkin kalau diikutkan tahun ini adalah tahun lembu. Saya sempat tadi bertanyakan kepada rakan-rakan apa makna tahun lembu pada tahun ini. Antaranya ada yang memberitahu ia antara lain memberi gambaran berkaitan dengan kejujuran, kekuatan dan juga keazaman yang kuat, antara lain bersandarkan dengan sejarah dan juga peranannya dalam bidang pertanian. Tetapi kalau ikutkan dalam era moden dan juga era sekarang pada ketika ini, bagaimana ia boleh disesuaikan dan juga boleh difahami khususnya bagi generasi muda pada ketika ini, Chris? Kalau kita lihat pada konteks pertanian yang sebelum ni, beratus tahun sebelum ni, memang kita tahu, kita faham bahawa lembu biasanya digunakan untuk membaja tanah di sawah padi dan sebagainya. Tapi dalam era konteks moden ni, kita ibaratkan, kita boleh samakan sebagai konteks 3K itu masih sama, kejujuran, keazaman dan sebagainya. Jadi dalam konteks digital, zaman era digital ni, bila kita berniaga, kita harus berniaga secara jujur di dalam talian. Dan keazaman kuat untuk berniaga dalam talian dan juga di dalam normal baru, di dalam zaman digital ni, kita juga kena perhebatkan azam kita supaya kita sentiasa orang kata kerja kuat dengan azam yang ada. Yang penting yang saya nak titik beratkan ialah azam kita untuk mendalami ilmu digital economy. Rata-rata kita tahu yang berniaga ni dan juga yang membantu dalam perniagaan ni, eksekutif, apabila kita berada di universiti pada zaman 90-an ataupun awal tahun 2000, sukatan pelajaran digital ni tak ada. Tapi apabila di dalam norma baru ni, kita amat orang kata menitik beratkan proses digitalization. Jadi walaupun tidak pernah kita belajar di sekolah ataupun di universiti, tetapi banyak kursus-kursus jangka pendek ataupun orang kata artikel-artikel mengenai digital economy yang boleh kita baca di internet dan juga boleh kita kaji supaya kita mendapat ilmu ni. Jadi ilmu untuk membawa kita di dalam zaman digital ni adalah amat penting. Itu ialah orang kata kalau kita nak titik beratkan 3K ni, keazaman, kejujuran dan sebagainya, kita harus orang kata bermula dari sini, dalami ilmu supaya kita boleh membawa negara kita ke dalam zaman industri revolution 4.0. Okey, kita dah bercakap tentang era nombor baru dalam mana kita menyambut Tahun Baru Cina. Juga tadi Chris juga telah bercakap tentang telah membuka pintu diskusi berkaitan dengan digital, teknologi digital dan juga digital ekonomi. Itu akan kita bincangkan selepas ini di agenda Awani Asia selepas kita rehat ini. Baik, kembali dalam agenda Awani Asia. Minggu ini kita memberi fokus kepada era norma baharu dalam meraihkan dan juga merayakan Tahun Baharu Cina 2021. Tetapi untuk waktu ini saya nak bacakan sedikit laporan yang dikongsikan khususnya apa yang berlaku di negara rakan kita di China. Sempena dengan Tahun Baharu Cina 2021, kerajaan dan juga perniagaan di China rancak dengan menawarkan barangan dan juga perkhidmatan sekaligus merangsang satu pusingan penggunaan domestik sempena dengan Tahun Baru Cina. Malah kerajaan dan juga pemerintah di China juga melancarkan festival beli belah dalam talian bermula Januari lalu sehinggalah 18 Februari ini. Dan kalau diikutkan statistik dan juga data yang dikongsikan, menunjukkan nilai jualan runcit dalam talian sejak festival berkenaan sudah cecah lebih kurang 510 bilion yuan atau 321 bilion ringgit. Sementara penghantaran bungkusan juga naik 30% berbanding dengan tahun yang sebelumnya, tahun yang sama, tempoh yang sama. Baik, kita masih lagi bersama dengan Zhang Hong dan juga Chris Wang. Zhang Hong, daripada apa yang saya kongsikan tadi, laporan berita yang dikongsikan oleh rakan media kami di China juga, bagaimana ini berjaya dilakukan dengan jayanya Zhang Hong? Kita tahu era nombor baru ini membataskan pergerakan, tetapi era nombor baru juga menuntut kepada era digitalisasi. Negara China cukup berjaya dalam mana kita bercakap tentang teknologi digital dan juga ekonomi digital. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana dan juga mungkin ada saranan dan juga motivasi yang diberikan oleh pemerintah di sana untuk menjayakan dan juga meraihkan ekonomi digital secara khususnya. Ya, saya rasa kalau China dulu sudah ada berbagai fasiliti yang cukup lengkap untuk ekonomi digital.
macam ada sistem logistik yang cukup lancar meliputi seluruh negara. Semua barangan boleh dihantar ke setiap orang dalam 2 hari hingga mungkin 2-3 hari sahajalah. Dan berbagai barangan semuanya boleh membeli belah melalui platform e-dagang dan juga macam kalau mau menambah makanan pun boleh akan ada penghantar langsung menghantar ke rumah, dan ini menjadikan sebenarnya dalam keadaan new normal atau normal baharu pada tahun lalu, khususnya dalam kawasan atau tempoh itu kuarantin sepanjang berapa bulan diadakan di seluruh negara China punya. Sebenarnya kalau e-dagang atau sistem logistik banyak membantu, dan kerana pada masa itu banyak orang mereka tak boleh keluar, semua barangan yang diperlukan mereka menempah atau memberi belah melalui platform e-dagang dan langsung dihantar oleh penghantar ke rumah. Dan saya rasa ini sebenarnya juga dengan peluang ini saya juga mahu mengucapkan terima kasih kepada mereka penghantar. Ketika seluruh bandar menjadi kosong dan semua orang duduk di rumah untuk mengelakkan risiko terjangkit, mereka yang berani di luar boleh dikatakan perjalanan jalan di seluruh bandar untuk menghantar barangan memenuhi keperluan setiap orang. Dan mereka macam sebenarnya ibadah kalau dalam tradisi Cina mereka diibaratkan macam lembu kerana ibaratkan sifat yang rajin kerja, yang jujur dan rendah hati. Dan sebenarnya baru-baru ini pemimpin Cina juga menggunakan pepatah mengenai lembu di Cina macam Ru Ziniao yang mengibaratkan rendah hati, dan Tuo Huang Niu yang mengibaratkan semangat untuk berani meneruskan bidang yang baru, dan Lao Huang Niu yang beribaratkan semangat untuk rajin bekerja untuk menyampaikan salam kepada rakyat di seluruh negara China punya. Semoga mereka pada tahun ini boleh terus berjuang, rajin bekerja dan juga rendah hati. Saya rasa lah inilah juga merupakan semangat yang menjayakan berbagai bidang dalam seluruh masyarakat termasuk dalam bidang e-dagang. Apa sebenarnya yang boleh kita belajar daripada China, memandangkan ekonomi digital di China begitu hebat sekali ya, tadi dikongsikan walaupun kita bercakap tentang rantaian ekonomi dan juga perniagaan berasaskan dengan Tahun Baru China, mereka juga masih lagi hebat dalam kategori itu. Tetapi dalam soal ekonomi digital, apa lagi yang perlu kita belajar daripada China? Chris. Kalau kita lihat pada soal digital ekonomi memang kita tidak nafikan bahawa negara China ni memang amat berjaya di dalam orang kata order dalam talian, penempahan secara dalam talian. Kerana kita kena lihat pada konteks bahawa mereka mempunyai jumlah populasi yang besar. Satu Beijing penduduknya ialah sekitar 30 juta orang, tetapi satu Malaysia hanya 32 juta orang. Dan kita juga kena faham bahawa mereka mempunyai kelas menengah yang amat besar berbanding dengan Malaysia. Jadi kalau kita nak bandingkan antara populasi dengan populasi itu mungkin tak dapat kita nak bandingkan. Tetapi kita boleh bandingkan di dalam segi purchasing parity di mana kekuatan seseorang individu untuk membeli barangan. Apa yang kita harus belajar ialah bagaimana China berjaya di dalam aspek kita panggil small packaging. Di mana Malaysia masih lagi sedang orang kata bukan belajar tetapi sedang nak orang kata nak catch up. Kita nak bukan nak sambut tetapi nak dalam bahasa Inggeris kita panggil catch up small packaging ataupun bungkusan kecil. Rata-ratanya apabila kita menempah secara dalam talian, kita tahu bahawa para pelanggan yang menempah dalam talian tu dia membeli secara bungkusan kecil. Jadi kita panggil small package. Jadi di negara China ataupun di US terutamanya Amazon, mereka amat berjaya di dalam mempelopori perniagaan small package, bungkusan kecil. Jadi ini adalah apa yang PKS kita, SME kita harus belajar. Bagaimana mengembangkan perniagaan mereka secara small package. Mereka menjual dalam talian, sama ada mereka gunakan Lazada ataupun Shopee ataupun sebagainya, tetapi di dalam bungkusan kecil.
itu ialah satu benda yang kita masih nak catch up dengan negara China. Apabila saya sendiri order bungkusan daripada Lazada hantar daripada China, saya nampak walaupun barang tu satu saja, mereka masih hantar. Itulah small packaging. Dan kita berbalik pada DFTZ yang kita lancarkan 3-4 tahun lepas, di mana platform DFTZ tu ialah untuk memangkin sektor pertumbuhan small packaging untuk PKS kita di Malaysia. Itu ialah benda yang kita harus pertingkatkan, yang kita harus belajar daripada negara China. Kita tak banyak masa sebenarnya untuk waktu ini, tapi dalam lebih kurang dalam berbaki dalam 1-2 minit akhir ini, saya nak beri peluanglah kepada Zhang Hong dan juga Chris untuk mungkin menitipkan dan juga mengucapkan selamat tahun baru Cina, khususnya bagi keluarga dan juga rakan-rakan. Saya mulakan dahulu. Kalau boleh kita mulakan dulu dengan Zhang Hong. Ya, ini hari kedua tahun baru Cina dan dengan peluang ini saya pun mahu mewakili CI dan juga kumpulan media Cina, CNG, untuk menyampaikan selamat tahun baru Cina kepada semua kawan-kawan. Bukan hanya dari masyarakat Cina di Malaysia, tapi juga kepada masyarakat di macam Melayu dan India, kerana Malaysia merupakan satu masyarakat yang majmuk. Dan dalam tempoh ini kita lihat orang Cina mereka memang mengeluarkan banyak sumbangan. Mereka tidak seperti lazim saling mengunjungi dan bergerak secara besar-besaran. Mereka sudah memberi sumbangan kepada kawalan wabak di Malaysia. Jadi saya rasa seluruh masyarakat majmuk di Malaysia perlu bersatu padu. Kita bersama-sama mematuhi SOP supaya menjayakan kawalan COVID-19. Chris, 30% ataupun dalam 1 minit yang terakhir ni. Saya mewakili Dewan Perniagaan Digital Malaysia ataupun Malaysia Digital Chamber of Commerce dan BCC ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada masyarakat Cina di Malaysia dan juga kepada masyarakat Melayu, India, Iban, Kadazan dan sebagainya. Masyarakat Malaysia khususnya selamat bercuti dan juga patuhilah SOP di dalam norma baru ini dan stay safe no matter where you are. Selamat tahun baru Cina. Okey, selamat tahun baru Cina juga diucapkan kepada kedua-dua tetamu agenda Awani Asia. Chris Daniel Wong. Chris adalah Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM dan juga Zhang Hong, rakan yang cukup fasih dalam berbahasa. Zhang Hong adalah wartawan radio antarabangsa Cina. Atas perkongsian kita melihat kepada era nombor baru sambutan tahun baru Cina dan juga kita melihat kepada kebangkitan digital ekonomi yang berkaitan dengan rantaian perniagaan dan juga bisnes dan juga ekonomi berkaitan dengan bisnes yang berkaitan dengan Tahun Baru Cina. Sekiranya itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.